Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, dalam siri yang ke-19 ini, sekali lagi saya mengemukakan beberapa fakta ilmiah di dalam Al-Quran Al-Karim. Kali ini masih lagi tentang persoalan mata dan telinga bahagian kedua. Untuk mata, kali ini saya akan perkatakan tentang komponen mata yang sungguh menakjubkan. Bila kita sebut menakjubkan, tentulah banyak rahsianya. Maka apa rahsianya mata ini? Subhanallah, kalau kita tengok gambar ini saja pun sudah kita takjub. Ajaib sungguh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, komponen mata ni sangat banyak. Apa tidak banyaknya? Kita ada bulu mata, kita ada bulu kening, kita ada kelopak mata. Semua ni ajaib belaka. Semua ada fungsi, ada rahsia dan ada kerja-kerja dia. Kelopak mata sendiri pun banyak kalau kita nak bincangkan. Macam mana dia boleh bergerak gitu. Kalau kita bandingkan dengan kereta, Pestin kereta, enjin kereta, dia bergerak-gerak. Kenapa? Kerana dia ada pelincir. Maka begitulah kelopak mata. Kita akan cerita sampai masa yang tertentu dalam babnya nanti, insya-Allah. Seterusnya keempat, mata kita ni ada kelopak mata. Kelopak mata ni ada sekurang-kurang 2 jenis. Maka setiap jenis melambangkan tentang situasi kesihatan kita. Yang kelima, air mata. Air mata ni pun banyak jenis. Salah satu daripada jenis air mata tu, sebenarnya dia mengenai toksin yang patut dikeluarkan habis-habis. Air mata apa itu? Nanti sampai babnya kita akan cerita, insya-Allah. Yang keenam, bola mata. Bola mata ni kalau kita tengok bola tu, kalau terjojol keluar macam mata ketam, tak cantik lah kita manusia ni, kita kata. Sebab itu Allah Ta'ala tenggelamkan dia, nampak sikit depan je. Kita pun akan ceritakan insya-Allah secara lebih meluas. Kemudian mata pula, kalau kita tengok dalam dunia ni, dia ada banyak warna. Ada mata coklat, ada mata biru dan sebagainya. Ini pun kita akan cerita insya-Allah. Dan yang ke-8 tentang saraf mata. Apa jadi bila saraf mata rosak? Seterusnya yang ke-9, pupil, iaitu mata hitam, yang dipanggil pupil. Yang ke-10, iris. Iris ini ialah keliling mata hitam. InsyaAllah kita akan fokus dalam siri ini tentang pupil dan iris. Sebab iris ni untuk kita mengenali penyakit ataupun kondisi tubuh badan seseorang. Seterusnya, mata putih. Mata putih ni kadang-kadang kita tengok ada urat merah. Apa tanda tu? Ada tanda. Dan seterusnya, ada kornea. Orang masalah kornea ni dipanggil korneasis. Dan seterusnya, ada lens atau lensa. Agaknya inilah yang orang buat kamera, nak ambil gambar, ditiru lensa mata manusia. Subhanallah. Dan yang ke-14, arteri, saluran. InsyaAllah kita akan kupas satu-satu. Bermula dengan bulu mata. Tapi sebelum nak cerita bulu mata ni, nak cerita begitu banyak komponen mata kita yang untuk melihat cuma satu je, iaitu pupil. Itu dia. Itu je melihat. Tutup tu tak dapat lihat. Walaupun banyak komponen mata. Baiklah. Kita kembali merujuk kepada Al-Quran Al-Karim tentang ajaibnya tubuh badan manusia. Sebab itu Allah Ta'ala tanya, wa fi anfusikum, pada diri kamu, afala tubsirun, kamu tak perhati ke, tak tengok ke? Antara yang patut kita perhati, mata. Dan
mata ini Allah Ta'ala jadikan bukan mata saja, seluruh anggota badan kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Subhanallah. Allah ciptakan insan ni dalam bentuk yang sebaik-baik kejadian. Antara kejadiannya ialah mata. Dan keajaiban komponen mata dan rasanya, mari kita perhatikan satu-satu. Bermula dengan cerita bulu mata. Bulu mata ni, kita tengok dekat mana? Pada kelopak mata. Ada dikelilingi bulu mata yang sungguh indah. Sungguh cantik. Bila tumbuh ni? Tanda tahu tak? Bila tumbuhnya bulu mata ni? Kalau menurut kajian, dia tumbuh sejak dalam rahim ibu. Iaitu bila? Pada minggu ke-22 hingga ke-26 dalam kandungan. Wah, maknanya dalam kandungan dah ada bulu mata. Keluar-keluar dah siap dah. Tak payah baru nak tumbuh. Terus boleh guna. Kemudian kita nak tahu pula, fungsi bulu mata ni untuk apa? Satu, memanglah untuk kecantikan. Memang kalau orang tak ada bulu mata ni memang tak cantik lah nampak. Jadi satu hiasan. Yang keduanya untuk jaga kesihatan mata. Mata kita ni perlu dilindungi oleh bulu mata yang sebagai penjaga kesihatan. Kalau tak ada bulu mata, dia terdedah dengan berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai elemen yang membuatkan terganggu kesihatan mata. Juga dia sebagai pagar menahan daripada habuk dan macam-macam lah. Sebagai pagar. Dia juga melindungi indera penglihatan dari objek berbahaya. Itu kerja bulu mata. Dan bulu mata ni sebenarnya dia memiliki respon refleksi secara automatik. Dia. Jadi berkelipnya mata bila datang sesuatu objek bukan kerana kelopak mata saja, tetapi juga peranan bulu mata yang menyebabkan kedua-duanya dapat beroperasi dengan baik. Kan ajaib kejadian Allah SWT. Fungsi bulu mata lagi sambungnya ialah menjaga supaya mata tetap lembap. Sebab kalau mata kering, ni masalah. Memang ada ubat untuk mata kering. Tapi jenis ubat lah pula. Kita nak mata sentiasa lembap. Itu mata sihat. Dan juga dia mencegah dari melekitnya kelopak mata. Bila bulu mata tak ada, dia akan melekit. Melekat. Jadi rupanya ada peranan bulu mata ni. Macam sensor pun boleh kita kata. Macam pagar pun boleh kita kata. Allahu Akbar. Juga menjaga tahap kesihatan mata. Supaya tidak mendatangkan penyakit pada indera penglihatan. Maknanya dia boleh ganggu indera penglihatan bila tak ada bulu mata. Kan mahal harga bulu mata tu. Juga satu lagi untuk rapatkan mata ketika tidur. Seorang bekas meja bersara cerita kepada saya tentang dua peristiwa yang dia pernah jumpa. Satu, dekat kampung, orang main bakar meriam buluh bulan Ramadan. Entah macam mana, mula-mula bakar tak nyala, tiba-tiba nyala keluar, sambar bulu mata habis, semua bulu mata tak ada. Dia menderita susah nak tidur. Tidur tak rapat mata. Sebab rupanya bulu mata ni dicengkam. Dia mencengkam antara atas dengan bawah. Jadi menyebabkan tak rapat tidur. Jadi susah tidur. Itu satu peristiwa. Satu lagi dia kata dalam tentera ada orang yang macam tu juga hangus bulu mata. Sama juga tak boleh tidur. Pasal mata tak dapat pejam rapat. Rupanya bulu mata atas dengan bulu mata bawah ni dia mencengkam, bertangkup kita kata. Baru dapat tidur dengan elok. Tu dia. Jadi pengalaman meja bersara ni tadi, begitulah. Kita ambil perhatian, rupanya betul-betul menakjubkan bulu mata. Ingat, simple je, tak ada apa-apa. Rupanya, basar fungsi dia. Seterusnya, kening mata.
mata kalau kening tak ada macam mana ya? Macam botak duduk nampak. Dia bahagian atas mata ni ada hiasan. Hiasan itulah kening. Kening tu melengkung cantik, halus pula tu. Subhanallah. Bulunya tak memanjang. Tak macam rambut. Kan takjub tu. Kalau dia panjang macam rambut, jenuh cari tukang gunting bulu mata. Tapi dia macam tu je. Ya? Allahu Akbar. Hebat. Itu kening. Ya? Kening mata. Fungsi bulu kening ni pula. Fungsi utama dia untuk mengelakkan kelembapan, mengelakkan daripada peluh yang masin, peluh badan kita masin, dan juga air hujan dari mengalir ke mata. Sebab tu dia ada tulang kening tu, dia menonjol sikit tu. Dia memainkan peranan untuk elakkan daripada benda tu semua tadi. Cantik. Ya? Juga kening ni untuk membantu komunikasi atau menguatkan ekspresi muka. Seperti orang nak marah, macam mana kening dia. Orang terkejut, macam mana kening dia. Daripada kening dah boleh dapat isyarat. Nak marah ke, terkejut ke. Seterusnya, dia memberikan rasa lebih sensitif untuk mengesan benda-benda yang berada dekat dengan mata. Seperti serangga kecil dan sebagainya. Rupanya, dia ada sensor juga dekat situ tu. Subhanallah. Ada orang tak suka bulu kening ni. Dia buang, dia cukurnya, dia lukis bulu kening lain. Apakah dia tak suka Allah Ta'ala buat cantik dan melengkung tu? Ke dia tak puas hati dengan ciptaan Allah? Ke dia kata dia lebih pandai daripada Allah? Jawab sendirilah. Na'udzubillah min dzalik. Ya? Lalu dilukis macam-macam lah. Macam-macam lukisan. Tahu tak anda sekalian? Bahawa di sana ada hadis Rasulullah SAW melarang. Rasulullah SAW dalam satu hadis riwayat Abu Daud, dia kata, telah melaknat oleh Rasul Abu Daud mengatakan, telah melaknat oleh Rasulullah SAW akan perempuan yang mencukur bulu kening dan yang minta dicukurkan. Allahu Akbar. Sebab itulah fatwa kebanyakan mufti-mufti mengatakan haram cukur kening. Jadi jagalah anak-anak isteri kita jangan sampai cukur kening. Jangan sampai mengubah apa yang Allah Ta'ala telah kurniakan tu. Yang dah cantik dah sebenarnya. Kita lukis lagi tak cantik jadinya. Panjang semacam itu. Ataupun ketak-ketak macam ular. Allah Akbar. Seterusnya saya tak cerita lagi yang ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Saya terus kepada yang ke-9. InsyaAllah selepas daripada cerita bulu mata dan kening, yang ketiga nanti kelopak mata, dia panjang cerita dia, kelopak mata. InsyaAllah saya akan cerita dalam siri akan datang. Kita terus saja langkah kepada perkara ke-9. Komponen ke-9, komponen mata. Iaitu pupil, mata hitam. Sebenarnya, hanya mata hitam yang berfungsi untuk melihat. Kalau kita ambil kertas, kita gunting bulat, tutup mata hitam saja. Luar pada mata hitam tu dipanggil iris, tak dapat melihat. Jadi, bila tutup setakat mata hitam saja tak dapat melihat. Kalau kita tutup iris keliling tu, buka bulat mata hitam je, baru kita dapat melihat. Kemudian bila kita melihat maklumat dari penglihatan, itulah yang dihantar terus ke otak. Apa pula cerita kalau orang pupil dia putih? Ini maknanya dia tak nampak lah. Jadi kadang-kadang kita tengok orang dah mata hitam dah mula kelabu-kelabu, putih-putihan sikit lah. Cuma dia dah kelabu mata lah. Dah tak boleh nak memandang dengan elok. Cerita pupil ni pun tak panjang sangat. Yang tak cerita panjang ialah iris. Pupil yang mata hitam, iris ni yang mana? Yang itu iris, yang di luar daripada mata hitam. Iris ni bahagian luar anak mata hitam. Dia ni berkait dengan otak dan berkait dengan kondisi. Jadi, cerita begini. Iris mata kita ni melambangkan apa yang ada dalam otak kita. Disebab dikatakan cermin kepada otak. Dan otak kita pula lambang kepada tubuh. Dekat mana anggota yang sakit.
atau dikatakan juga cermin kepada tubuh. Begini, contohnya seorang tu sakit kaki. Sakit kaki akan dipancarkan isyarat ke otak. Kaki kata kepada otak, aku sakit. Jadi otak terima mesej tu. Dan otak ni pula dihantar ke mana mesej tu? Dihantar ke mata. Mata kat mana? Bukan mata hitam, tapi iris. Maka dekat iris lah kita dapat melihat banyak tanda-tanda penyakit. Contoh ini. Seorang yang sakit kaki tadi, dia akan keluar isyarat tanda garis hitam ke bawah lebih kurang jam pukul 6 suku atau 6.30 gitu. 6 suku lebih kurang. Itu tanda orang sakit kaki. Kalau yang di atas sana tanda sakit kepala. Jadi daripada sakit kaki tadi dipancarkan ke otak, otak pancar ke mata, maka timbullah satu calin bahagian kaki. Dia ada peta. Mari kita tengok. Ini peta. Peta cara kasar. Gambar kaki. Mana calitlah kat situ ada garis hitam. Oh, ni orang ni sakit kaki. Kita boleh tengok penyakit orang. Kalau kita tengok dekat bahagian mata, katalah jam pukul 1 ataupun bahagian jam pukul 2, 2.30, ini kita kata orang ni resedung. Ada canda kat situ. Sebenarnya dia ada ilmu ini dipanggil ilmu iridologi. Ilmu iridologi ni dia catat dekat mana tempat yang kita bermasalah, seseorang pun bermasalah, dia keluar tanda. Tanda sama ada garis panjang macam tadi, atau tanda bulat, atau tanda macam-macam tanda. Ini secara detail memang payahlah nak kena belajar betul-betul. InsyaAllah boleh kita dapat mengetahui. Bila ambil gambar mata orang, kita boleh buat analisa. Orang ni ada masalah ni, masalah ni, masalah ni. Ini dia punya zone dia, zone mata tadi tu. Kita boleh tengok zone apa yang masalah kulit, masalah saraf, zone apa masalah usus, masalah perut. Okey. Kita tengok dulu sejarah iridologi. Iridologi ini, perintis dia, orang yang mula-mula menemuinya ialah Dr. Ignaz von Fezi dari Hungaria. Bila ketemunya? Pada tahun 1861. Lama dah. Kat 200 tahun dah. Okey. Dia mula ceritanya suatu hari burung hantu cengkam dekat lengan dia. Tak nak lepas. Bila tak nak lepas, dia patahkan kaki burung tu. Masa ni dia remaja. Dia belum jadi doktor lagi. Lepas tu bila dia bawa balik, dia tengok timbul satu tanda aneh, bergaris gitu, bahagian bawah. Bahagian kaki tadi lah, yang kita tunjuk tadi. Di mata burung. Itu dia. Dia pun rawat burung tu sampai pulih. Bila pulih, dia tengok tanda tu menghilang. Sikit hilang. Oh, dia kata begitu. Dia pun mark kat situ. Sehinggalah akhirnya dia berjaya menjadi seorang doktor yang ditugaskan merawat tentera. Dia buat kajian irid ni pada setiap pesakit. Dia catat. Orang ni sakit kepala, catat kat mana. Oh, bahagian atas. Sakit pinggang, ada tempat dia, ada poin-poin tertentu. Lalu dia tulis buku, dan bukunya ditulis semula oleh Dr. Emil dan dicetak pada tahun 1886. Kemudian carta irid ni dikemaskinikan oleh Dr. Bernard Jensen yang macam kita tengok tadi. Itu carta dia. Sebenarnya tak ramai doktor-doktor biasa menggunakan ini. Tapi di barat ramai yang menggunakan ini. Kalau di Malaysia ni kebanyakannya ialah doktor-doktor homeopati. Saya sendiri menggunakan ilmu ini dan memang banyak kita dapat mengesan penyakit orang. Kadang-kadang datang tu seorang dia cakap dia sakit pinggang je. Bila kita ambil gambar mata, oi ini tak lawas berak ni. Betul. Berapa hari dah? 20 hari tak berak. Allah. Nanti saya tunjukkan mata orang 20 hari tak berak. Kadang kita tambah lagi, ini ada sakit leher ni, ada dia kata. Ini ada resedung, ada. Ini darah tak lancar, ada. Semua ada. Itulah hebatnya iridologi. Okey, tuan-tuan, kita ambil sedikit pelajaran. Nombor satu, macam mana kita nak kenal seseorang yang ada masalah. Kalau kita tengok gambar mata dia, ada lingkaran putih keliling bola mata. Keliling iris. Keliling iris ada gambar putih. Apa isyarat putih ni?
Ini maknanya seseorang tu darah dia tak lancar. Tak lancar kenapa? Kerana plak ataupun lumut-lumut, karat-karat yang melekat pada dinding salur darah arteri. Gambar macam ni. Tu. Ya. Jadi salur darah dah mengecil sedikit. Sebab banyak plak, banyak lumut-lumut. Kemudian kita tengok pula, kalau orang ni tebal sangat dia punya lingkaran putih tu, maka kita boleh baca macam ni. Ya. Yang nombor satu tu orang yang sikit saja, maknanya garis putih tu sikit saja. Itu menandakan dia punya plak dia tak tebal. Kalau yang kedua tu dah tebal sikit. Yang ketiga tu dah tebal sangat, dah sempit dah. Yang sempit macam ni, ya, ini bahayalah. Bahaya kat mana? Tengok, saya kalau jumpa orang dah sempit sangat gini, kita buat ujian darah. Kita buat ujian darah untuk mengetahui tahap kolesterol tu. Tinggi ke tak? Sebab kalau tinggi, dia akan jadi darah betul-betul dan pekat. Dan timbul masalah. Ya? Kita buat, umpamanya buat ujian di mana-mana lab lah. Antaranya Path Lab ke. Kita akan dapati tahap kolesterol, itu macam kita nak tengok. Total kolesterol dia berapa, HDL berapa dan seterusnya. Sampailah ratio berapa. Okey. Dia orang yang tebal putih tadi, dia akan timbul beberapa gejala. Kita kalau nampak orang keliling putih macam tadi tu, kita dah boleh tanya dia. Ada rasa kebas-kebas ke? Ya, dia kata kebas-kebas. Selalu, sering kebas-kebas. Kita tanya lagi. Ada pernah sentak-sentak atau kejang-kejang ke kaki ke tangan ke orang saraf? Betul dia kata tadi. Dan kita tanya lagi dia berlaku TIA tak? Yang ni ada masalah. Akan datang kita cerita. Akibat dia, ya, dia akan berlaku bel palsi. Bel palsi itu apa? Erok muka, bagian muka. Atau dia akan berlaku stroke penuh. Berkursi roda lah jawabnya. Atau salur ke jantung tadi, kecil-kecil akhirnya tersumbat. Okey, selalunya orang nak jadi bel palsi ni, dia berlaku TIA. TIA itu dia rasa ngek kat muka. Dia rasa macam tarik, macam kena current. Nyek gitu kadang-kadang kita nampak ada kenyek-kenyeknya lebih. Kadang-kadang tak nampak, tapi dia terasa dalam, terasa tarik urat. Itu kena cepatlah rawat dan berubat, insya-Allah. Kemudian seterusnya, kalau lingkaran tu hitam macam di gambar ni pula, apa dia? Insya-Allah bersambung akan datang. Kita tak boleh banyak-banyak sangat. Insya-Allah akan datang, kita akan cerita lagi. Wallahu alam bisawab. Tolong like dan share seberapa ramai yang mungkin. InsyaAllah mudah-mudahan ilmu Allah SWT ini berkembang dan kita turut mendapat pahala yang berpanjangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi